Selamat datang ke tabir antara dua alam, tempat mitos berjalan seiring kenangan dan bayang-bayang membawa bisikan yang terlalu lama untuk dilupakan. Anda kini tiba di Bayang Script Studios, saluran di mana legenda sebenar bernafas semula, di mana mata yang tidak kelihatan masih memerhati, dan di mana setiap kisah menjadi cermin kepada yang tidak kita kenali. Malam ini, kita menyusuri kabus rimba, mengikuti jejak bau bunga, kemboja dan tangisan seorang anak ke dalam buai gelap roh paling menakutkan di Asia Tenggara. Dia bukan sekadar cerita, dia satu amaran. Sebelum kita teruskan, pastikan cahaya malap, suasana sepi dan hati anda tenang. Dan jika kisah ini menggigilkan jiwa anda, suka, kongsi dan langgan Bayang Script Studios. Sokongan anda menghidupkan kegelapan dan membantu kami menyeru lebih banyak kisah seperti ini. Bila anda sudah bersedia, langkahlah melepasi tabir ini ke dalam sebuah legenda yang hanya dibisikkan ketika malam benar-benar sunyi. Di tengah-tengah Asia Tenggara, di mana tradisi purba bersatu dengan dunia moden, kisah-kisah alam gaib terus hidup. Di antara kisah-kisah ini, satu menonjol, roh yang penuh kedukaan dan kebencian. Inilah kisah Pontianak. Pontianak, yang dikenali sebagai kuntilanak di Indonesia, adalah roh gelisah seorang wanita yang meninggal dunia secara tragis ketika melahirkan anak. Jiwanya yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan kembali ke dunia manusia, menuntut balas atas kematiannya yang tidak sempat ditunaikan. Kematian tragis ini, yang syarat dengan penderitaan, melahirkan hantu pendendam yang gangguannya merentasi generasi. Legenda Pontianak tertanam kukuh dalam cerita rakyat Melayu dan Indonesia. Dia menjadi lambang kehilangan dan penderitaan, peringatan tentang bahaya bersalin pada zaman dahulu ketika ilmu perubatan amat terhad. Namun seiring berlalunya waktu, kisahnya berubah menjadi satu kisah keganasan. Tangisannya yang dahulunya suara kesedihan, kini menjadi suara ketakutan. Penampilannya sering digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, berambut panjang hitam mengurai di bahunya. Wajahnya yang pucat dan menyeramkan menyembunyikan dendam yang membara, dan matanya yang merah darah bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Dia memakai gaun putih mengalir, lambang kesucian yang menyembunyikan kengerian di dalamnya. Dia dikenali kerana memikat mangsa dengan kecantikannya, memperdaya mereka dengan suara tangisan bayi. Namun tangisan itu bukanlah rintihan meminta pertolongan. Ia adalah jeritan roh yang ingin menarik anda ke dalam pelukannya yang membawa maut. Pada waktu siang, dia bersembunyi dalam pokok pisang, simbol kematian dan kelahiran semula dalam kepercayaan tempatan. Wujudnya yang gaib kekal kaku sehingga malam menjelma saat dia muncul untuk memburu. Kehadirannya memenuhi udara dengan bau bunga kemboja, harum yang manis tetapi cepat bertukar masam, seperti kematian itu sendiri. Amir, seorang penduduk kampung kecil di Malaysia, mengimbas kembali satu malam yang mengubah hidupnya selama-lamanya. Ia adalah malam seperti biasa, sehinggalah dia mendapati dirinya bersendirian di pinggir kampung, tanpa sedar bahawa Pontianak berada berhampiran. Tangisan bayi menyapa telinganya, suatu bunyi yang pada mulanya kedengaran seperti rengekan biasa dari kejauhan. Tetapi setiap langkah yang diambil, udara menjadi semakin sejuk dan suasana menjadi sunyi secara luar biasa. Bau bunga kemboja mula menyelubungi dirinya, menebalkan suasana. Pada mulanya dia berasa takjub, namun perasaan itu segera bertukar menjadi ketakutan. Dan kemudian dia melihatnya, seorang wanita berdiri sendirian, membelakangi dirinya. Sewaktu Amir melangkah lebih dekat, wanita itu perlahan-lahan berpaling, memperlihatkan wajahnya. Mulut yang ternganga kosong dipenuhi gigi tajam yang tidak sekata, dan mata yang menyala merah darah. Amir kaku di tempatnya, lumpuh oleh ketakutan, tatkala pandangan tajam Pontianak menikam ke dalam dirinya. Saat dia meluruh ke arahnya, lampu hadapan sebuah motosikal yang lalu menerangi jalan, mencipta sekelip cahaya dalam kegelapan. Dalam saat yang singkat itu, Pontianak menghilang, kembali ke bayang-bayang. Segalanya berakhir sepantas ia bermula. Amir pulang malam itu dalam keadaan sangat terkejut, namun dia membawa bersamanya sebuah tangkal, hadiah daripada neneknya.
Sekeping kayu kecil yang diukir dengan simbol kuno, bertujuan menghalau roh jahat. Sejak malam itu, Amir tidak lagi keluar malam tanpa membawanya. Ia menjadi peringatan kekal akan kedahsyatan kuasa Pontianak. Meskipun berpunca dari cerita rakyat purba, Pontianak tidak pernah benar-benar lenyap. Dalam dunia moden yang dikuasai teknologi dan rasional, kisah-kisah tentang Pontianak masih terus muncul. Penampakan masih dilaporkan, bukan hanya di kampung-kampung terpencil, malah di tengah-tengah kota yang sibuk, di mana sempadan antara dunia nyata dan gaib semakin kabur. Di kampung-kampung pedalaman, ritual lama masih diamalkan. Mereka percaya Pontianak boleh dipatahkan dengan mengetuk paku ke tengkuknya. Tindakan mudah ini, walaupun nampak tidak berbahaya, dikatakan mampu menjadikannya seorang wanita cantik. Ia adalah amalan kuno, diwarisi turun-temurun, usaha terdesak untuk mengawal kekacauan yang dibawanya. Namun bagi setiap kampung yang berjaya menghalaunya, ada kampung lain yang menjadi mangsanya. Bagi setiap kisah selamat, ada kisah mereka yang tidak bernasib baik. Pontianak bergerak bersama angin, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan di mana sahaja dia pergi, dia hanya meninggalkan kesakitan dan ketakutan. Dalam keseimbangan halus antara yang nyata dan yang gaib, Pontianak menjadi peringatan mengerikan tentang akibat takdir yang tidak tertunai. Kehadirannya kekal, berlegar di bayang-bayang, menanti saat untuk menyerang. Bila malam menjelma dan dunia menjadi sunyi, dengarlah dengan teliti, kerana tangisan halus seorang bayi mungkin petanda dia semakin hampir.